Sebagai pengenalan, falsafah ilmu adalah kajian mendalam tentang dasar-dasar ilmu. Dasar utamanya adalah epistemologi, ontologi dan juga aksiologi. Ilmu itu bersifat universal, maka pelbagai pertanyaan akan wujud tentang sumbernya, kesahihan dan ketepatan sesuatu ilmu tersebut. Untuk mengetahui mengenai epistemologi, epistemologi merupakan gabungan perkataan Yunani epistem dan juga logos. Epistem yang bermaksud ilmu atau pengetahuan, manakala logos bermaksud teori. Hasil dua gabungan perkataan ini ia membawa maksud teori tentang pengetahuan yang berfokus kepada kesahihan sesuatu pengetahuan. Epistemologi dikaitkan dengan proses mendapatkan sesuatu pengetahuan dan sejauh mana kebenaran suatu pengetahuan tersebut. Ia mengkaji sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasar dan ia dikaji dengan kajian saintifik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Jika kita mahu merumuskan mengenai epistemologi barat ini, ianya bersifat duniawi di mana ilmunya boleh diperoleh melalui panca indera ataupun akal. Sebagai contoh, apabila mereka melakukan kajian mengenai sains mereka bercorak sains empirikal. Maka lahirlah ideologi seperti sekularisme, liberalisme, humanisme dan banyak lagi. Pragmatisme barat, apakah itu? Perbuatan atau tindakan. Dari segi istilah pula, pragmatisme ni merupakan cara menyelesaikan sesuatu masalah dan tindakan dalam menilainya. Dalam erti kata lain, pragmatisme ni kepercayaan pada sesuatu ajaran. Contoh yang kita boleh lihat sekarang, banyak pragmatisme tentang COVID-19. Contoh dia bunga cengkeh. Bunga cengkeh dikatakan boleh menyembuhkan penyakit COVID-19. Jadinya itu merupakan pragmatisme COVID-19 kerana kita percaya kepada ajaran bunga cengkeh tu boleh menyembuhkan COVID-19. Tapi pada asalnya ia tidak membawa sebarang kesembuhan pun pada COVID-19. Pragmatisme barat dan epistemologi Islam. Bagi pragmatisme barat, seseorang lebih cenderung untuk percaya pada fakta dan juga pengalaman. Manakala epistemologi Islam ini, Muslim sejati yakin bahawa Islam adalah agama yang tunggal. Pragmatisme barat mempengaruhi corak berfikir melalui abstrak, metafizik dan idealistik dalam kehidupan manusia. Manakala dari segi epistemologi Islam pula, ia tak bergantung pada nilai saintifik, tapi menjangkau aspek keagamaan dan juga metafizik. Daripada sisi metodologi ini, kaedah induktif digunakan dalam ilmu fizik, moral dan juga sosial. Contohnya, pragmatisme ni mengukur sesuatu melalui akal. Manakala Islam pula mengukur sesuatu mengikut kesesuaian keadaan yang sedang dihadapi. Seterusnya, kita lihat dari segi ideologi pula. Falsafah moden pada akhir abad ke-19 yang mengandungi semangat Renaissance yang telah mengenepikan agama dan moral. Contoh dia kita dapat lihat daripada zaman dulu, pengikut gereja Katolik ni, dia percaya bumi ni merupakan pusat kepada alam semesta. Maknanya bumi duduk tengah-tengah, planet-planet lain dan matahari pusing mengelilingi bumi. Jadinya pada satu hari, bapa astronomi moden Galileo Galilei dan juga Nicholas Copernicus, beliau berdua memberi satu pernyataan bahawa bumi ini berputar mengelilingi matahari. Matahari duduk kat tengah, bumi dan juga planet-planet lain berputar mengelilingi matahari. Akibat daripada pernyataan tersebut, mereka berdua dikenakan hukuman tahanan di rumah sehingga mati. Kesan daripada perkara ini menyebabkan ikatan sains dan juga agama dipisahkan. Dalam Islam pula, para falsafah Muslim tak pernah menentang kepercayaan sains Islam ni. Padahal kaedah empirik dia dah wujud lagi awal lagi. Contohnya, Ibnu Al-Haytham, bapa optik moden yang termaktub kehebatan dia dalam bidang fizik dan juga matematik. Beliau seorang yang sangat berendah diri dan juga mengangkat tinggi doktrin Islam. Seterusnya, kita akan lihat tentang skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Skeptisisme ialah sesuatu yang kita macam
meragu-ragukan, pegangan yang kita ragu-ragukan. Ya? Dan ianya berasal daripada perkataan skeptistai, iaitu dari bahasa Yunani. Mana datangnya skeptisisme ni? Ialah diperkenalkan oleh Cratylus, iaitu anak murid kepada Heraklitus pada zaman Socrates. Pelopor falsafah dan rasionalis pada zaman modernisasi lah kan. Ialah, nama dia ialah René Descartes. René Descartes. Seterusnya kita akan lihat tentang skeptisisme dalam vaksin. Apa pula skeptisisme dalam vaksin ni? Kenapa dalam vaksin pula? Sekarang ni kita dah tengok ramai orang yang meragu-ragukan tentang kesan positif dalam vaksin ni. Tapi orang macam, ya ke vaksin tantah dia ni agenda Yahudi, tantah ada sumber haram iaitu daripada Baalif Bayar, tantah ada chip dalam tu, mungkin vaksin ni boleh menyebabkan kematian dan macam-macam lagi. Disebabkan keraguan itu, terdapat 1,500 kanak-kanak pada tahun 2015 tidak dapat divaksinkan. Tu impak dia besar tu. Sebesar tu. Selain daripada agenda Yahudi, mereka berfikiran bahawa bahan-bahan organik seperti bunga cengkeh dapat mengubati COVID-19, iaitu yang diperlukan vaksin lah kan pada zaman kini. Saya pun tak faham ya, tapi nak buat macam mana. Tapi disebabkan ini, kesan dia ialah pada 20 Mei 2021. Angka jangkitan COVID-19 ialah 6,806 orang. Seterusnya kita akan bicarakan tentang skeptisisme dalam bentuk bumi. Apa pula skeptisisme dalam bentuk bumi? Ada ke yang meragu-ragukan bentuk bumi? Ada. Pada tahun 1850, Samuel Rowbotham telah menyatakan bahawa bumi itu datar dan di penghujungnya mempunyai tembok ais yang sangat besar. Pada tahun 1956 pula, Samuel Shenton telah menubuhkan satu organisasi iaitu teori Flat Earth. So ramai lagi yang telah terjebak dengan teori Flat Earth ini. Mereka tidak mempercayai kata-kata para saintis, para doktor dan angkasawan semuanya tu. Nampak sangat dia orang ni macam degil. Tak tahu kenapa tapi degil lah. Dah Al-Quran pun ada kata. Memanglah dalam Al-Quran ada kata. Dan kami membentangkan dalam surah Al-Hijr ayat 19. Dia mengambil perkataan membentangkan itu secara bulat-bulat tau. Bila dia ambil perkataan tu secara bulat-bulat, dia percaya yang bahawa bumi itu datar. Dia tidak mempercaya bahawa bumi itu dalam bentuk sfera. Itulah masalah dia. Nak dengar cerita best tak? Apakah itu liberalism? Liberalism berasal dari perkataan liberty atau liberty yang membawa maksud bebas. Fahaman ini memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Sifat liberal ini wujud berpunca dari kemunduran umat Islam yang telah mengalami kerutan peradaban dan seterusnya kesan daripada pemerintahan kolonial yang menyebabkan keseimbangan orang Islam bersebelah diri. Terdapat 3 cabang utama dalam liberalism, iaitu nasionalisme, kebebasan dan individualisme. Rasionalis ialah penggunaan akal semata dalam mencari dan mencapai suatu kepentingan atau manfaat tanpa memerlukan kekuatan yang lain. Dan kebebasan pula membawa konteks individu bebas melakukan apa sahaja yang dia ingin lakukan dan siapa yang boleh membuat peraturan atau tegahan kepadanya. Manakala individualism pula mempunyai 2 pengertian, iaitu pengertian mengenai sifat keakuan atau cinta terhadap diri sendiri, dan pengertian yang kedua ialah kemerdekaan diri atau faham pragmatisme.
Feminisme liberal merupakan salah satu contoh liberalisme yang wujud sejak abad yang ke-18 yang bermula dengan menyokong persamaan antara wanita dan lelaki. Fahaman ini secara keseluruhannya mengetengahkan idea hak keadilan persamaan wanita dalam masyarakat. Salah satu contoh badan organisasi yang menyokong fahaman ini ialah Organisasi Sisters Islam atau SIS. Salah satu objektif utama SIS adalah untuk menghapuskan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita dengan mengubah pemikiran yang menganggap wanita lebih rendah daripada lelaki. Salah seorang ikon SIS yang mungkin anda semua pernah dengar ialah Dr. Aminah Wadud, iaitu seorang sarjana wanita Islam liberal dan feminis yang menumpu pada tafsiran progresif kitab suci Al-Quran. Aminah Wadud diberi julukan The Rockstar of Islamic Feminism kerana kelantangannya dalam mempertahankan hak wanita Islam. Aminah Wadud ini dianggap sesat kerana beliau telah sewenang-wenangnya mentafsirkan Al-Quran secara progresif dan menentang. Contohnya, beliau pernah menentang hukum hudud dalam Islam kerana baginya hukum itu telah melanggar hak kemanusiaan. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh sesuka hati menerima dan menolak hukum-hukum Al-Quran. Antara contoh kesesatan Aminah Wadud ialah beliau pernah menyampaikan khutbah Jumaat serta menjadi imam solat Jumaat kepada 100 orang jemaah lelaki dan perempuan di gereja besar Keuskupan St. John Divine di New York. Okey, pertama sekali, apa itu sekularisme? Sekularisme ni berasal daripada bahasa Latin iaitu seculum yang membawa maksud sekular. Istilah sekular ni bawa banyak makna, tapi merujuk kepada Syekh Muhammad Naqut Al-Atas, ahli falsafah Malaysia. Dia menyatakan bahawa istilah sekular ni merujuk kepada pengertian waktu, khususnya waktu kini, dan pengertian lokasi, khususnya lokasi duniawi. Secara dasarnya, sekular ni menurut kamus Inggeris membawa maksud kefahaman seperti pendidikan, pentadbiran, ekonomi, politik dan sebagainya daripada berhubung dengan urusan keagamaan atau ketuhanan. Istilah sekularisme ni sudah lama timbul semenjak zaman Renaissance lagi, di mana pihak Institut Gereja Katolik Rom tak berhak untuk mencampur tangan dalam bidang politik, ekonomi, pentadbiran dan ilmu pendidikan. Okey, menurut Max Weber, ahli sosiologi barat, berpendapat bahawa sekularisme ni akan berkembang luas dan dijadikan sebagai norma dalam masyarakat yang berpegang kepada konsep epistemologi. Epistemologi ni mengajar kita untuk memberi kefahaman teliti dalam suatu bidang, justru meningkatkan daya pemikiran rasional kita. Tapi pemikiran yang hanya menggunakan logik akal sahaja dalam membuat satu keputusan tanpa adanya ilmu agama yang boleh menyumbang kepada perkara tersebut boleh mengubah negara yang berteraskan keagamaan ke arah persepsi barat dalam konteks pendidikan, pentadbiran, ekonomi dan sebagainya. Nilai keagamaan terhakis dan rationality diagungkan. Inilah kesan sekularisme yang diramalkan oleh Max Weber. Okey, kita boleh lihat macam mana sekularisme ni telah pun meribak dalam sistem pendidikan Malaysia. Lebih ramai lagi yang lebih mengambil berat tentang ilmu-ilmu sains dan matematik ataupun yang sama taraf dengannya berbanding dengan ilmu-ilmu agama. Ramai yang menganggap bahawa ilmu sains dan matematik ni boleh memberikan kejayaan pada diri masing-masing. Ilmu agama pula dipandang ringan oleh remaja kini kerana menganggap tidak memberikan kejayaan pada dirinya. Sebagai bukti daripada pernyataan saya ini, kita boleh lihat macam mana ibu bapa kebanyakannya sekarang tak pilih untuk anak-anaknya hantar ke sekolah agama. Dia lagi prefer untuk hantar anaknya ke tuition ataupun sekolah yang international untuk anaknya, semata-mata untuk mendapatkan ilmu sains dan matematik. Bahkan ada juga yang tak memberikan tunjuk ajar langsung tentang hal-hal agama seperti solat dan mengaji Al-Quran kepada anak-anaknya. Kesan penggabaian ilmu agama Islam ni termasuk kurang beradab, bersikap angkuh, terutamanya pada seseorang yang kurang ilmu pengetahuannya. Seterusnya lebih terikat kepada urusan dunia seperti gelaran ataupun kuasa, dan juga berisiko untuk terlibat dalam gaya pemikiran liberalisme ataupun yang lebih teruk lagi, atheisme. Jadi, kesimpulannya tanpa ilmu, gejala negatif seperti liberalisme, feminisme, skeptisme dan sebagainya berlaku atau berpunca daripada wujudnya masyarakat atau tamadun manusia yang berfikiran bahawa mereka sentiasa betul dan ilmu yang sudah ada pada mereka sudah mencukupi. Jadi mereka tidak mahu untuk mendengar atau menerima pendapat daripada orang-orang yang arif seperti alim ulama atau orang-orang yang mahir dalam sesuatu bidang seperti bidang
agama, sains dan teknologi, ekonomi dan sebagainya. Ini akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat pada masa kini atau pada masa akan datang. Kerana pertamanya, ia akan melahirkan masyarakat manusia yang tidak yakin dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa ilmu Allah adalah ilmu yang benar yang akan dibawa sehingga hari kiamat. Jadi sebagai umat Islam tidak patut untuk kita mengetepikan ilmu Allah yang telah diturunkan melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu, rakyat akan bertindak tidak rasional dalam setiap perkara yang dilakukan oleh mereka. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada bulan lalu bahawa Mufti Negara telah mengeluarkan satu fatwa bahawa pulang ke kampung atau menziarahi keluarga di kampung adalah tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi terdapat segelintir masyarakat berpendapat bahawa fatwa yang dikeluarkan itu adalah tidak benar dan tidak patut dipatuhi kerana kedesakan mereka untuk pulang ke kampung. Mereka tidak memikirkan kesan dan akibat jika mereka meneruskan rancangan pulang ke kampung sewaktu musim pandemik COVID-19. Oleh itu, kita sebagai umat Islam di Malaysia perlulah memperkuatkan kesatuan ummah antara rakyat Malaysia dan umat Islam agar kita sentiasa hidup dalam aman damai dan tidak berlakunya kucara kecil di negara kita sendiri. Terusnya, pemimpin negara atau ketua negara perlulah mengingatkan atau menggalakkan rakyatnya untuk sentiasa menimba ilmu baru. Kita tahu bahawa menimba ilmu baru yang boleh memberi manfaat kepada kita adalah sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhir sekali, sentiasa merujuk ilmu yang benar melalui ahli falsafah Islam kerana mereka lebih arif mengenai sesuatu bidang topik tersebut.